Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada perjumpaan kita malam ini, biiznillah ta'ala, kita akan sambung pengajian kita, iaitu jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajakkan manusia kepada kebahagiaan. Dan pada perjumpaan kita sekali ini, iaitu pembinaan asas-asas yang kita sebagai orang Islam, cara kita nak berjalan tentang masalah kita nak mengajak akan manusia kepada jalan yang Tuhan itu redha. Pastilah kita tadi itu kena ada sebesar-besar perkara di dalam jiwa kita, hati kita, iaitu sifat keikhlasan. Sifat bersihnya hati ini wajib di atas kita semua. Hendaklah kita itu memperelokkan niat. Niat-niat ini iaitu perkara yang telitah di dalam hati. Dan hendaklah kita tadi itu benar dengan pendirian kita. Terkadang kita ikhlaskan hati, tapi kita tak benar dengan pendirian kita. Makna kita bawa sebentar, kita letak. Kerana benda tadi itu amanah yang besar, amanah yang berat. Maka kalaulah kita fahamnya tak sungguh, maka membawa kepada kita, diri kita tu patah semangat. Apabila semangat itu patah,
walaupun adanya ikhlas di dalam hati kita, kita nak bawanya Islam yang sahih, Islam yang benar, Islam yang dibawa datang, yang tuling oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tak sampai kepada matlamat yang Allah Subhanahu wa taala itu redha. Dengan itu berhajat kepada kita kena berinya jawapan setelah daripada kita benar dengan pendirian kita dan kita ikhlas niat kita dan kita takwa dengan perbuatan kita. Tanya, kena beri jawapan kepada diri sendiri, kenapakah kita mengajak? Apa kita boleh mengajak manusia tadi itu kepada Allah, kepada al-Islam, kepada al-iman? Apa kita kena mengajak? Kita kena tahu. Kalaulah kita tak tahu, seolah kata kita buat kerja tak tahu matlamat. Barang siapa buat kerja tetapi dia tak tahu matlamat, coba kita khayal tengok. Orang tu menepati orang yang tidak ada pendirian, orang yang tidak adanya asas untuk dia itu nak binakan diri. Apabila jadi gitu, nescaya dia tak akan boleh capai, boleh akak kebenaran, walaupun dia tadi itu hemah yang tinggi. Dengan sebab itu, kenapa kita tadi itu mengajak manusia, matlamat kita kena jelas. Dan yang kedua daripada soalan orang nak kerja agama, orang nak mengajak calon diri jadinya warasatul anbiya, kerja hak paling besar sekali, hak sebagaimana Tuhan kata, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi nak lebih hebat, lebih bahagia, lebih besarnya pangkat di sisi Tuhannya daripada mereka yang calonkan diri mengajak manusia kepada agama dia, dan dia tadi itu buat amal dengan apa yang dia mengajak, dan dia berani nak menegakkan pendirian dia yang benar. Kata dia ni adalah Muslim yang tuling, Muslim yang serah diri, Muslim yang bersihnya hati. Itulah tidak ada siapa pun nak lebih daripadanya. Maka bagi siapa kita nak mengajak? Kita mengajak ni kita buat kerja, kita tadi itu usaha, kita tadi itu sabar, kepada siapa? Siapa yang kita buat? Matlamat go kita tu kita buat kepada siapa? Buat kepada siapa? Ini perkara yang kita tadi itu kena mengambil tahu. Dan yang ketiga daripada sebab orang nak jadi calon diri dia ni jadi tentera Tuhan, iaitu di atas apakah perhubungan yang dia tadi itu nak menetap, dan apakah perhubungan yang dia itu patutnya kerak. Dalam Islam kita ni, ya hajar supaya kita tu hemah yang tinggi, makna matlamat yang kita nak pergi matlamat yang atas. Apabila kita nak pergi kepada matlamat yang atas, pastilah kita tadi itu membawakan diri kita serta orang yang ada di tepi-tepi kita. Maka orang yang ada di tepi kita terbagi kepada dua golongan. Golongan yang nak menyokongkan kita, nak mensampaikan kita kepada matlamat yang tinggi, kepada hemah yang tinggi yang kita letak, itu ada satu macam. Ini perkara yang wajib di atas kita mewalakkan dia. Walak ni makna hati kita tumpu
hati kita bulat, hati kita dengannya nasihat daripada orang tersebut. Dan satu lagi orang yang di tepi, iaitu orang yang nak mengheratkan kita, turun daripada matlamat yang kita tak hak tinggi, dan nak memadamkan kekuatan hemah kita yang tinggi, dan dia tadi itu nak tutupkan jalan yang kita tadi itu nak angkatkan kebenaran dengan sebab diri kita. Maka di situ wajib kita kena kerak, wajib kita kena menjauhkan diri daripadanya. Supaya gapo? Supaya kita tadi itu boleh sampaikan kepada matlamat yang tinggi. Ghaliknya mereka yang ada pihak yang kedua tadi nak mengsekatkan, nak menghalangkan akan matlamat kita yang tinggi. Banyak ke manusia yang Allah Ta'ala kehendak kita baik terhadap mereka, kerana pendirian mereka, hati mereka tidak ada ikhlas. Ada di dalam hati mereka dendam, ada dalam hati mereka hasad dengki, ada di dalam hati mereka buat main-main dengan ajaran yang benar yang dibawa datang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara itulah yang menyebabkan Islam kita tadi itu nak pergi jauh tak boleh. Dengan sebab itu kita kena mengetahui, kata kita nak tupukan hati, bulatkan hati dengan siapa, dan kita tadi itu nak pecahnya hati dengan siapa. Ini masalah al-wala'i wal bara'. Dalam al-Islam kita ni ia boleh naik dengan sebab ada al-wala' wal bara'. Wala' ni maksudnya kita bulatkan hati, berjamaah, bersatu padu untuk mengangkatkan kebenaran. Adapun al-wala' ya atau al-bara', yakni melepaskan hati daripada orang yang ambil sikap pendirian dia tadi itu tidak mau nak angkatnya al-Islam, tidak angkatnya al-iman, tidak angkatnya at-tauhid dan sebagainya. Maka disitulah kalau kita tengok dalam sejarah Nabi kita alaihi salatu wassalam, iaitu kumpulan al-munafiqun, kumpulan yang Allah Ta'ala kata terhadap mereka, iaitu wa ma hum bimu'minin, mereka ini bukanlah sebenar-benar orang yang beriman. Wajib kita menjagakan diri daripada itu pikiran, kerana dia telah rapat dengan manusia yang beriman, yang nak akaknya dasar kebenaran dekat sekali, seolah-olah orang tua kata duduk dalam kelamu tulah. Maka kita sebagai orang yang nak khija agama al-Islam, pasti kita kena memahami wak beza di antara perkara yang nak menyekatkan kita sebagai sebab daripada kemudaratan dengan ibu yang mudarat. Sebab itulah kata setengah perpatahan daripada orang Melayu kita Nusantara, dia kata kalaulah kita tadi itu bosan ataupun kita menyakiti dengan sebab nyamuk, jangan sama-sama sekali kita bakar kelamu. Kenapa? Kerana cara lagu tu adalah cara yang tidak benar. Sebab itulah madah ning menepati kita ngaji di mahalai, ngaji di universiti dunia. Kenapa? Kerana madrasah ni adalah madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nak menepakan, yang dia tadi nak membinakan seseorang manusia, iaitu orang yang nak jadinya diri dia bukan sekadar as-salih, bukan sekadar orang berjuruh. Orang berjuruh ni orang Malaysia, terkadang faham, terkadang tak, iaitu orang salih. Orang salih ni orang baik, bukan sekadar tu. Nak jadi lagi al-muslih. Muslih ni makna mereka yang boleh bawa diri dan boleh bawa orang di tepi.
Itulah matlamat kita mengaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila adanya al-wala wal bara, terkadang kita tak tahu al-wala wal bara ni makna gapo. Kalau kita tanya terkadang budak sanawi sekarang, hak sekarang lah ni, ngaji sanawi, aweh ngaji sanawi kelas 10, kelas 9 ke? Ya, al-wala wal bara ni ngaji di sekolah apa makna? Walak-walak ni awal je kata, walak-walak ni awal, barak-barak ni iaitu guruh. Silap harap kata. Itu bukan. Kita kena faham. Terkadang hari ni kita berasa kata kita cuai banyak dalam masalah tarbiyah. Kenapa? Kerana kita tak berasa kata kita serah anak cucu kepada orang lain, kita rasa tak apa dah, harap hati dah. Dengan kita tak nak jenguk langsung. Apa boleh jadi gitu? Kerana ibu bapa sendiri tak daknya mengisi diri dia we ada kualiti. Anak cucu nak tupai lagu mana, moga mak pak sendiri pun tak erti. Kalaulah mak pak tu pandai, boleh mikir sempat dengan kemajuan dunia, bahasa siapa panggil tan satanakan lok, maka amba kata umah tangga mana yang ibu bapa ataupun teraju dalam umah mengaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak keluar daripada umah dia malaikat as-salih as-salihat. As-salihun dan as-salihat, orang lelaki yang jadi baik, orang perempuan yang jadi baik. Bahkan akak lagi satu darjah al-muslihun, orang yang boleh bawa diri dan boleh bawa orang di tepi. Sebab itulah apabila kita mengaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sejarah, didapati kata orang perempuan bukan sikit yang boleh bawanya akan teraju, yang boleh bawanya akan bendera agama. Orang lelaki terkadang tak boleh nak litah mereka, kerana mereka apa boleh jadi gitu. Maaflah kita sebut, amun nak kecap tu kerana orang yang ada amaran, orang yang ada amaran maknanya adanya perkara yang menyedihkan hati dia, dia akan membinakan diri dia lebih daripada orang tak ada gapo yang menyedihkan hati dia. Lagu mana? Orang perempuan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya ma'syaran nisa, wahai kumpulan daripada orang perempuan, tasaddaqna, hendaklah kamu tadi itu sedekah jadi banyak. Fa inni ra'aitu aktsara ahli an-nar minkunna. Makna kata sesungguhnya aku tengok lihat mereka yang banyak daripada kalangan api neraka hak masuk dalam tu daripada kalangan orang perempuan. Hadis ning kalau kita tengok selapis, jadi orang perempuan Islam tak ada harga. Tak. Allah Ta'ala harga sama dengan orang lelaki. Orang perempuan dengan orang lelaki dalam Islam sama. Tapi kalaulah kita tengok selapis lagi, Tuhan akak orang perempuan atas daripada orang lelaki pada tempat yang lain. Sebab tu ada suratul Nisa, suratul Rajul tak ada. Ada suratul Talaq, apa panggil suratul Nisa'il as-Sughra. Sakut paut dengan surah An-Nisa hak kecil. Suratul Nisa hak besar, surah yang ke Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran yang keempat, iaitu suratul Nisa yang keempat. Tuhan kecek puak dia tu khusus. Lalu puak dia apabila dengar akan itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, puak dia tadi itu dok bisik sama puak dia. Cara sama puak dia, nak buat lagu mana wi kita lepas daripada itu hadis. Maka dia buat halaqatil Quran kalangan orang perempuan. Terkadang dia buat halaqah buat dia ni tempat nak mandi mayat. Orang lelaki tak boleh nak cari duit dah 40,000. Puak dia kata tak apa tu email, puak kita cari siap dah. Jangan main dengan puak dia. Nak rakyat kata orang ada amaran yang menyedihkan hati dia, bahasa siap panggil ya praprung tuing, membaikikan diri dia bukan duk saja. Hari ni kita nak
membelakangi terhadap orang perempuan, ya hebat dalam masalah hak lemida dia. Nak ayat gapo sini? Nak ayat kita tadi itu pasti kena terbiahkan diri kita. Maka selagi daripada tangga hak kita nak naik, apa dia? Pengajian kita, terkadang kita mari duduk juga di masjid lepas maghrib, lepas lepas zuhur, di antara zuhur sampai asar, ada juga orang-orang duk mengajar. Bukan tak ada, tetapi apa kita apabila tubik pada masjid, kita tak ada bawa gapo. Bukannya semua nah kita nak royak benda hak kita nak mikir, gerakkan akal. Ngaji sini wi pada dengan duk bawah bayangnya Jamiah Al-Islamiyah, kita kena gerakkan akal. Radap mana-mana, lapisan mana-mana, akal kita kena bergerak. Kerana di sini tempat-tempat orang, bukan tempat jadi orang ikut saja biasa gitu, orang awam. Tak saya lagu tu. Naknya pelajar tak kira dalam tahap mana-mana, radap mana, tahap mana-mana, tak kira. Gapo nak royak? Terkadang kita ngaji tapi kita tak boleh bawa gapo tu baik daripada masjid. Diri kita tak boleh nak bina, apatah lagi kita nak bina orang lain. Sebab apa? Sebab terkadang mata pelajaran yang kita ngaji ni merugikan masa kita. Mata pelajaran yang kita ngaji ni merugikan masa kita. Gapo merugikan masa kita? Yakni mata pelajaran yang sunyi, tak ada qiraah, tak adanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak adanya sirah untuk membinakan diri kita, tak ada tu. Apabila tak ada hatu, kita nak bawa gapo? Seolah-olah kata gi saja kita. Gi kamar dia tak boleh, gi tak boleh, gi tak boleh. Tak ada manusia hak pasal tu wasa gembira dengan ilmu pengetahuan. Cuba tanya orang muka, gi tak leh, gi tak leh, tak gi. Orang buat kebun, gi tak leh, gi tak leh, gi tak leh. Klik semula. Tapi ni orang tunai, gi duk kok tanto, gi duk kok betong. Orang pujuk giduk kat hantu, giduk kat betul. Apa duk berumah tangga sana? Kerana dia dapat dah. Gi kamar dia dapat, gi dapat. Lebih baik daripada duk pak tulah. Ya hijrah. Kita pun sama. Orang ngaji agama ni kita ngaji. Ulah bawa kata kita boleh bawa diri. Boleh pula beki diri, boleh bawa bina orang, boleh bina masyarakat, bina ummah. Nak boleh sampai situ, mata pelajaran hak kita ngaji ni kena ada kualiti. Mi kunafab. Nak buat lagu mana? Sebab itulah kita tadi itu apabila kita ngaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang ni kita kena bila dia. Orang ni kita kah pada. Orang ni tak ada pada langsung. Ada lagu tu. Bukan mana potong silatul arham, tetapi kita tadi itu hak mana yang mencepatkan kita pada matlamat, hak kita sungguh. Hak mana yang batik mana lama sikit, betak sikit, hak kita kena pakai beki dia. Hak tak boleh pergi langsung dah. Buat kena boleh. Sebab hidayah tadi itu tak ada duduk di tangan kita. Hidayah ni tak ada duduk di tangan kita. Hak ni kalau madah, kalau lagu ni orang panggil ngaji sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta tayyaratil fikr. Cara nak memusingkan akal kita, nak gerak. Sebab tu ulama-ulama kita semenjak daripada tok guru kita, syekh kita sendiri, mula Dr. Jihad sendiri, orang lain, dia katakan, dia kata kita ngaji biar ke gerak otak, jangan beku. Walaupun nampak kasar tapi dia masuk dengan masa tu. Tapi sekarang lah ni kita cara kita ngaji biarkan kita tadi itu menggerakkan akal fikiran kita daripada setangga ke setangga. Nak setangga tak setangga ni ya kita tadi itu kena moga. Kalau kita kena moga biiznillahi taala, kita sapa kepada matlamat dengan masa tak lambat. Sebab itulah kita kena nahmadullah, syukur kepada Allah, puji kepada Allah yang pipingkan kita sampai sini. Kalaulah kita tak ada madah-madah lagu ni mari di tanah air kita duk mana tak tahu lagi. Terkadang kita kenal Nabi dalam bentuk khurafi. Bentuk khurafat. Kenal Nabi tapi bentuk khurafat. Hak ni kenal juga Nabi tapi bentuk rekah.
Ada seorang lagi kenal Nabi, betul pasal menyungutu Tuhan dengan Nabi. Ini salah. Kita kena kenal Nabi, nak kasih pada Nabi. Nak pasal kata kita kasih, tetapi kita tadi itu tak luput dari mata pelajaran yang dia tadi itu nak menggerakkan akal fikiran dan akal darajat kita. Nak akal darajat ni ya kita kena usaha. Sistem di dalam dunia ni rabub. Sistem mana rabub? Kata sistem mana gapo pula ustaz tak faham. Sistem ni bahasa Melayu orang dak kecek. Kalau kita sebut tak sistem tak faham, rabub kita faham. Oh, tak sepatutlah kita orang petani. Sebab orang petani dia guna bahasa Jawi. Kita tak halang pun bahasa Sia, tak halang pun bahasa lain. Tetapi kita nak faham sebagai bahasa mak kita kena faham. Apabila kita pergi kecek dengan ikhwah kita di Malaysia, pergi situ, pergi sini, paling kiri kanan, sistem ni bagus duk mengajar. Kita alhamdulillah kita boleh faham. Ni sistem demo ni duk mengajar molek, di faham dia mengajar tu. Sistem kita tak faham. Ini tak ada. Sebab tu bahasa ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri kepentingan kepadanya. Rasul mari pada ini dunia, mari dengan bahasa tepat. Sebab tu kita tadi itu nak jadi orang yang berjaya dalam masalah nak bina diri, bina masyarakat, bina ummah. Bahasa tadi itu kena berlari. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidak ada rasul mana-mana Tuhan hantar mai pada ini dunia malaikat dengan bahasa tepat tak supaya gapo hantar mai bahasa tepat tak liyubayyana lahum. Mari untuk nak rasul tu menyatakan nak faham kata lagu mana. Dengan sebab itu kita hari ni alhamdulillah kita boleh mengaji sistem lagu ni membawa ada kita tadi itu berasa puas hati. Kamai kita mari sah lagi. Kita tak nak pergi panjang situ sebab matlamat kita nak pergi jauh lagi ni, iaitu di atas asas apakah kita kena kasih, atas asas apakah kita kena benci. Kasih dan benci ni dalam agama Islam yang ambil wak kira. Yang ambil wak kira. Orang panggil al-wala wal bara' tu yang ambil wak kira. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmala dinahu." Barang siapa kasih kerana Allah, benci kerana Allah, orang ni sempurna iman. Iman kita nak jadi sempurna, pasti kita kasih kerana Allah, benci kerana Allah. Bukan mana kita guna kasih, hati kita nak kasih, demo ni nak benci, demo ni ikut perasaan hawa nafsu kita. Ini tak leh. Kerana itulah kita doa ada iman di sisi mazhab Ahlussunnah, al-qalb, hati, perkataan, perbuatan. Hati, perkataan, perbuatan, ya duk sekali. Seolah kata duk dalam perahu tu lah. Nak buat jadi asing sesamana, tak leh. Buat apa? Kerana dia tadi itu menepati perkara jasadun wahid, jasad yang satu. Maka apabila kita kasih kerana Allah, benci kerana Allah, membawa ada diri kita tadi itu mendekati dan menjauhkan terhadap satu perkara dengan izinan daripada Allah, dengan sebab kita itu usaha. Sistem di dalam dunia pasti kita kena pergi dengan asbab. Gi dengan asbab. Asbab ni mana gana? Sahid bahasa Sia kata. Asbab ni kena ada. Orang ni nak boleh berjaya, tengok asbab dia jalan lagu mana. Hei pelajar, terutama pelajar, kamu nak berjaya seumpama yang kamu tak biar. Kalau nak tak setak orang rendah-rendah. Nak jaya, kita sakut diri kita Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abi Hurairah, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud. Sakut tan. Bawah sikit Sa'id ibnu Jubair, Sa'id ibnu Musayyab, Hasan al-Basri, sakut lapis nu. Itu tabi'in. Atba'it tabi'in turun Abu Hanifah dan puak lebih Ikrimah, puak Qatadah, puak man, sakut puak nu. Ini orang panggil kata kita nak boleh sampai situ tu kita kena kenal. Ya nak pergi dengan khayal tak leh. Kenal tadi itu berhajat kepada masa. Hari ni kita kata, sejak kita boleh dengar Abu Hurairah sore, dia buat kata tu. Sejak kita boleh kenal Abdullah bin Umar sore, dia boleh buat tu.
Hari ni kita nak cetuhkan terhadap orang ada buat kerja dalam media pendakwah ni, pakak cetuh. Sejak kita nak tahu bab reba, biar boleh serup masalah reba, sejak boleh ambil pakai sampai kiamat, biar boleh buat. Reba tadi itu rupa lagu mana? Hak dulu, hak sekarang. Lagu mana? Wak beza, win apa? Ni kerja buat syariah. Buat kerja buat ngaji usuluddin, iaitu buat ngaji asas agama, apa dia? Cara mikir. Cara mikir buat sekolah, balas mana? Sejewi masa ni dia. Cara mikir liberaliyah, serinium, lagu mana? Wah. Cara mikir Khomeini, syuyu'iyah, wak lagu mana? Wih tahu. Tak ada sakut pak gapo. Hatta demokrati. Demokrati ni orang panggil pada carti partai. Gapo dia? Adakah tiap-tiap kita guna demokrasi, jadinya seorang itu jatuh agama? Ni kerja puak ni. Kerja puak usuluddin. Ini kita nak kecah sekarang. Hak tu hak mana kita kena kasih, hak mana kita kena benci, hak mana kita kena sekali, hak mana kita kena jauhkan diri. Semua tadi itu ini Islam. Kita ada pihak Islam, apa dia? Pihak Islam. Pihak Islam iaitu semaya. Pihak Islam itu puasa. Kena bukan salah. Tapi nak bolehkan semaya jadi khusyuk sebagaimana Tuhan nak, nak puasa sebagaimana Tuhan nak, pasti kita kena faham. Terkadang semaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, kam min salatin, betapa banyak semaya, tapi tak ada boleh gapo malaikat mengatuk dan susah hati. Banyak mana orang puasa tak ada boleh gapo malaikat lapar dan dahaga. Moga wak tak betul dengan cara dia. Allahu akbar. Benar ni kalau kita tasawur tengok, mana kata kita gambar tengok dalam akal fikiran kita, ya tak ada payah kan. Kita ni kalau lah balik mama kita ni nak buat makan kacang, kalau buat tak kena sut dia dengan cara dia, tak jadi. Pas kita orang lelaki nak kerja, nak gaul kapur sekali pun, kalau bukan cara dia, tak jadi. Pecah. Supaya lelaki buat kerja, orang perempuan buat kerja, semua ni sakut pak dengan urusan dunia yang kita nak tinggal hacul lebur benda tu pula. Tapi kalau tak kena cara, tak boleh. Lepas tu bab agama kita nak buat mudah-mudah. Gapo-gapo kita kena faham. Misal, mana nak misal so. Dalam mazhab hak kita ada jalan ni. Orang tanya mazhab gapo? Mazhab salah. Biar mazhab salah. Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in, fuq imam pak mazhab salah Melaka tu. Kami mazhab tu. Dan mazhab fiqh. Mazhab fiqh kami hak ni kami pilih, tak ada masalah. Tak ada masalah. Masalah sebagai sekolah madrasah. Ama mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, lagi tak ada gapo, tapi partai kita banyak Syafi'i. Okey, tak ada masalah. Cuma gapo hak nak riaksa lagi. Yakni cara kita nak boleh sampaikan kepada matlamat saning, pasti ia kena ada wiktikan dia. Kena ada cara dia. Bukan makna kata kita ni tak ada cara. Dalam mazhab kita ni kalau orang tanya selawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni selawat atas Nabi. Yakni kita selawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hukum? Apa hukum? Hukum wa imma wajib wa imma sunat. Dua ni ya. Wajib di mana? Wajib hanya di rukun lah sembahyang tu. Hak sunat, hak mutlak. Maka kita tegas kata selawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib pada tempat dia, sunat pada tempat dia. Maka bagaimana kita nak selawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita nak selawat? Maka kita bagaimana wiktikan yang raih. Satu bahasa siar, bagaimana kita nak selawat di atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kit meh? Mikir diri. Tak boleh. Mikir sendiri ni ya mari daripada kita tak ada di belakang kita ilmu agama. Ilmu syarak kita tak ada, pentan asas kita tak ada. Mikir diri. Ya agama Islam, agama yang ya waris siap-siap dah, katalog dia. Asas dia ni buat gini. Ya mari siap-siap dah. Tepat hak mikir ni gapo guna otak mana? Guna otak nak faham hak ya waris kita. Kita nak pergi mikir sendiri, tak? Islam bukan lagu tu. Sebab tu ya panggil kita, ya ayyuhallazina amanu
wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kamu dengan Allah dan berimanlah kamu dengan Rasulullah. Panggil kita orang beriman dah, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, suruh pula. Hak apa? Kerana nak beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, otak kita tak boleh pandai-pandai. Kena dengar ya nak baik mana, nak lagu mana. Bahasa tepat dia panggil baik mana. Tapi ke bahasa surat, bagaimana syarat itu nak daripada mau daripada kita, nawi kita beriman. Selagi bab syariat, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, calonglah diri kamu masuk dalam syariat Islam semua. Nak masuk ke mana? Nak masuk kena dengar daripada syarat. Otak kita nanti faham syarat suruh lagu mana. Baik. Lik pada masalah sah. Selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam mazhab kamu lagu mana? Jawab kata mazhab kami ada dua. Tepat hak wajib sah, tepat hak sunat sah. Hak wajib ni lah ning, hak sunat ni lah ning. Panak kita nak buat lagu mana? Ha syarat suruh lagu mana? Syarat suruh ning dengar. Bukan amal nak kut mana dan nak royak kata cara kita nak jalan. Syarat suruh dalam Islam dua cara. Suruh dengan cara luas. Bahasa surat, bahasa kitab panggil amrun bil umum. Suruh dengan cara luas-luas. Orang panggil amrun am. Hak umum. Selagi amrun bil khusus. Suruh dengan cara tertentu. Kamsang yang kuang-kuang. Kamsang doi cepok. Maka di antara dua perkara ni kita kena tak sekali. Misalah mana? Allah Subhanahu wa taala royak dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah taala dan para malaikat selawat di atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu khabar. Baklau perayuk, baklau khabaran daripada Allah. Wajib kita percaya sebab Tuhan rakyat. Lepas tu Tuhan panggil kita. Ya rakyat kata ya buat kepada kita dengan tak ada siapa suruh, itu pilihan dia. Kama dia panggil kita, wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu di atas baginda Rasulullah dan salih di atas dia. Salih dan selawat di atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dengar daripada suratul Ahzab. Orang panggil ayat apa ni? Ayat Quran. Am ke khusus? Am. Am ni makna gana? Makna hak cara umum, hatu makna umum gitu. So situ. Mari itu Quran, mari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak am, hak umum. Ni cara kita nak ngaji. Supaya kata kita ni boleh beragama dengan cara hak Nabi nak. Kita ngaji sirah tu. Bukan kok mana? Dak kita kacau-kacau dak mengaku kata Nabi tu jadi rasul kita untuk apa? Untuk kita langgar dia? Dak. Untuk kita turut dia. Sebab tu Tuhan kata, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tak diutuskan rasul mari malaikat nawi kita taat dia. Ha tu dia. Maka hadis sah lagi. Satu ayat Quran umum, ini hadis sah lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man salla alayya marratan wahidatan sallallahu biha ashra. Barang siapa selawat di atas aku satu kali, nasya Allah Taala itu selawat di atas hak selawat di atas Nabi itu 10 kali. Sekali selawat di atas Nabi 10 kali Nabi itu apa nama? Tuhan selawat di atas kita. Ini am belaka ni. Maka bagaimana kita nak selawat di atas Nabi? Hani soal. Bagaimana kita nak selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam hak khusus? Hak khusus iaitu sahabat Nabi mari tanya Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, inna na'lam kaifa nusallimu alayka ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, hadis sahih. Kami tahu kami nak selawat, kami nak salam di atasmu lagu mana? Aku tahu kata aku nak salam lagu mana? Aku nak salam sama assalamu alayka ya Rasulullah. Lagu tu. Lakin natlub mink an tu'allimana kaifa nusalli alayka. Aku nak tolak daripadamu, tutup daripadamu, suruh mengajar akan daku ni, buat kami semua ni, bagaimana kami nak selawat di atasmu.
Nabi kata qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad sehingga akhir. Orang panggil selawat Ibrahimiyah. Di mana? Tak dalam semaya. Rakaat yang kedua. Ini sebagai asas dalam semaya kita. Maka hak tu khusus. Secara selawat gini, jangan kurang, jangan tambah. Itu sebab yang mari dengan khusus. Situ mari hak khusus. Hak ni wajib ni. Mari hak sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis Hasan, Nabi kata, hadis sahih ni Hasan. Nabi kata man salla alayya 10 salawat fi sabah wal masa. Siapa dia selawat di atas aku 10 kali pagi, 10 kali petang. Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Dihalalkan bagi dia orang buat kerja lagu tu syafaat aku di hari akhirat nanti. Kita selawat sekali 10 kali pagi, 10 kali petang. Selawat Ibrahimiyah, hak ni khusus. Patu hak mutlak sah lagi. Nak selawat lagu mana hak mutlak? Selawat mutlak iaitu selawat yang kita tak ada kait dengan masa mana-mana. Kita luar bila kita kata berapa, syarat tak ada garis. Itu hak mutlak. Maka orang hak selawat besar sekali di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena kepada kumpulan orang kumpulan sunnah. Kumpulan sunnah ni lah mana? Iaitu kumpulan orang ngaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak selawat banyak di atas Nabi, ambil hadis Nabi mai baca. Tu syarat hak suruh. Baca Sahih Bukhari tu, baca Sahih Muslim tu, baca Riyadhus Salihin tu, bacanya Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi. Ambil di awal hingga akhir. Amba kata berpuluh-puluh ribu kali kita selawat di atas dia. Berpuluh-puluh ribu, bukan sekali dak. Hak lagu tu lah dapat pahala daripada Allah Taala hatman cerak. Ada apa kita degi rekoh buat besi lain, hak ni tak dapat pahala. Hak apa? Kerana kita buat cara hak kita mikir sendiri, bukan cara hak syarak rakyat mari. Sebab tu kita kena faham cara kita nak beragama. Kalau kita tak faham cara nak beragama, bosai-bosai takut tak ada boleh pahala. Ada yang kata ikut kawan. Ikut kawan nak buat. Tak ada gapo, kita dua ni baik. Kalau kawan tak royak pun takut nyanyi agak diri kawan. Tuhan tanya pula esok. Demo kira lah kita royak, kita lepas dah demo nak lagu mana ikut demo lah. Tapi mikir molek lah kita buat kerja ni dalam dunia pun nak gajar. Apatah lagi kita kerja masalah agama tak sah kepala ganjar. Kena kira. Ini perkara yang kita tadi itu nak contoh mari. Satu lagi daripada perkara pendakwah di kalangan orang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semualah ikut sunnah ni mana tak ada pia lah tak ikut sunnah tu turut belakang. Lagu mana cara dia? Pasti dia tadi tu kena jakah di atas jalan ni Nabi jakah. Lepas tu kita nak tahu kata jalan ni Nabi jakah tadi itu kena ngaji sirah Nabi. Sirah Nabi ni kena hidup. Sirah Nabi ni gapo mana sirah? Sirah ni kalau kita nak kecek bahasa tepat kita mudah faham, iaitu cara Nabi pakai hidup. Cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai hidup. Ambil dia dilatihkan jadi rasul, jadi nabi, naik jadi rasul sehingga dia mati. Jarak dia 23 tahun. Satu situ. 23 tahun ni adalah masa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jisip sampai kita ni lebih belaka dah. Malaikat adik-adik anak-anak kita ni baru tak siapa lagi. Tapi galik-galik orang hak kita ni main ngaji lebih pada 23 tahun. Tapi jayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaya setara mana? Jaya kata Nabi Ibrahim dakwah payung Nabi. Nabi Nuh dakwah payung, Musa dengan Isa tak nak kecek dah. Ulul azmi dakwah payung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. Rusia 23 tahun ni hak ni kita kena kaji. Hak ni kita kena mengaji, hak ni kita kena cari. Sebab Nabi Nuh alaihi salam pakai masa 950 alfasanatin illa 50 am. 950 tahun boleh 80 orang lebih. 80 orang lebih masa 950 tahun. Nabi kita Muhammad 23 tahun
yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa makna afwaja? Kumpulan daripada Yaman, kumpulan daripada Syam, kumpulan daripada Taif, kumpulan daripada apa nama orang panggil hak Tuhan ni, semua Fathil Makkah mari pada bucu mana seumpama orang mai wahji sekarang. Mari gapo? Mari menerima akan al-Islam dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri. Hawak apa? Dulu internet pun tak ada, mikrofon pun tak ada, semua perkara tak ada belaka. Alat-alat canggih yang kita orang belakang ni boleh guna tu hari kemudahan ada belaka, tapi zaman Nabi benda tu tak ada. Tapi ada gapo? Saat ni ada keikhlasan, ada pangkat apa nama hemah yang tinggi, adanya sifat gapo lagi, iaitu cara dia, wiktikan dia. Sebab itulah kita sebagai pendakwah pasti kita tadi itu kena jalan mengikut jinjak langkah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita pergi fokus masalah beranak Nabi, fokus masalah perniagaan Nabi, fokus masalah perang Nabi. Tak, Islam ni tengok habis ya. Tengok habis. Kasih Nabi bukannya hari beranak Nabi saja. Kasih Nabi bukan masa hari perang Nabi saja. Kasih Nabi bukan masalah hari berniaga Nabi saja. Semua lalu lagi. Pas nak buat jadi surat sutir tu untuk jadi kita pakai sebagai panduman, kena sah ya, banyak tak nak baca. Sebab tu ulama ni dia buat pesan ni ya. Kita sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang pesan ni. Tapi daripada pesan ni kita sangat kuasa nak meluaskan, orang panggil khayal ikhwan, meluaskan perkara tadi itu kepada umat masyarakat. Sebab tu hamba nasihat sokmo-sokmo dah, kita ni ayah-ayah, mama-mama, ada anak hak hebat-hebat, hak bijak-bijak, hak ada grade A, serah kepada orang bijak-bijak di kalangan agama, uya tarbiyah seorang untuk jadi itu anak wakaf. Kita wakaf banyak dah. Tok guru kita duk kerja sampai ke wakaf tu banyak mana dah. Kita pakat-pakat buat wakaf anak tu. Wing ngaji agama supaya boleh jadi alim ulama. Alim ulama hak mana? Hak pegang dengan teraju bendera sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita tadi itu berasa kata hati kita lepas dah daripada kewajipan. Hak tu hak maksud kata waladin salihin yad'ulah. Bukan mana waladin salihin yad'ulah sekadar semaya 5 waktu, lepas tu puasa bulan Ramadan, lepas pada tu masuk dengan orang tak pandai, muamalah dengan orang tak pandai, bawa diri tak pandai, semua kita belaka dah tu. Letihlah tu. Kita kena atas lagi. Lagi. Hari ni amanah nasihat. Penting sekali diri manusia tu lebih daripada tempat. Lebih daripada tempat. Tempat ni penting juga, tapi hak penting lagi orang mari dok urus tempat. Dunia ni penting, tapi hak penting sekali manusia tu. Manusia nak dok tahu kawami, hak tu hak penting sekali. Sebab tu hari ni kita kena tengok pandangnya tadi itu, we nampak jelas kata gapo yang kita nak jalan. Ambillah seorang, dua orang, seorang tak banyak dua, we yang ngaji agama tapi nak hak bijak. Kita jangan susah lah. Hak bijak kita we hak lain, hak tak bijak kita ngaji agama. Hak tu kita nak tupai apa tak leh. Nak dengar daripada ayat Quran hak yang baca apa tak mari. Nak dengar pada hadis Nabi apa tak pergi. Nak waktu baik pemikiran hak jelas-jelas kepada kita. Jadi sutuk habis kita. Apabila sutuk dada ni teraju kita tak ada. Orang nak ikut tu ramai, rabak tak ada nyanyi. Orang nak bawa tu tak ada. Orang nak ikut ni masya-Allah sungguh, tapi gi rabak tak ada. Begitu. Noknya hak jadi rabak dia tu. Sebab apa amak kecek lagu ni? Kerana Islam kita berhajat kepada tu. Sebab Islam hak kena kekal, orang tak kekal. Ulama akan pergi, pendakwah akan pergi, pia akan pergi belaka, tapi orang nak kerja Islam kena ada. Sebab Islam kena ada, orang tu kena ada. Kalau tak ada lapis tu gak nyanyi kita. Dengan sebab itu jalan kita kena jalan seperti Nabi berjalan. Yang kedua, kena jalan mengikut jalan salaful ummah.
orang salaf dulu. Hak ni tak ada padak biadak murih pun. Kita nak jalan wijaya seumpama Abu Bakar jalan. Dia nak murih. Orang nak murih tu munafik, bukan orang Islam. Jaya seumpama Umar jaya. Lepas tu kita nak jaya tadi itu bukan khayal. Khayal ni makna agama. Iaitu benda yang kita berasa sekarang duk berasa. Bahasa siapa panggil lok maya. Bukan lok kuan pencing. Bukan hak sungguh. Hari ni nak kena usik lagu tu orang-orang kita. Saya ada nyana 5,000. Berapa ribu lagi? Kita ada 2 Facebook dia kata. Hak ni 5,000, hak ni 5,000, 10,000 sayang kita. Sayang 10,000 tu boleh tolong apa tak? Boleh buat apa tak? Boleh pergi semaya sekali dengan dia tak? Boleh pergi buat umrah haji sekali dengan dia tak? Boleh buat itu imarah masjid sekali dengan dia tak? Buat halaqah Quran sekali dengan dia tak? Tak. Sekarang habuk pedak ya tak? Lepas tu kita duk bahasa siapa panggil mukmun. Duk musing dalam tu hari-hari. Siapa bawa jadi akhir sekali orang panggil maradun hazin. Maradun hazin ni penyakit rog semsau. Orang kita banyak anu. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Banyak mana jadi begitu tu. Sebab apa? Sebab kita tadi itu tak ada duk dengan benda hak sungguh. Otak manusia kita ni hari ni ingat kurang. Kurang ingat tak. Buat apa? Kerana dalam otak kita ni kita isi perkara-perkara yang tak sungguh. Kita lagi ingat perkara-perkara yang tak sungguh. Maka dalam Islam kita ni pasti semua urusan, ingatlah, semua urusan hak kita nak jalan hak sunnah ni kena suk di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kena sudah di Nabi. Orang lain tak boleh. Orang lain nanti piping. Memang orang hak piping tu kita sanjung. Selipar dia, kasut dia, ala lain ni waras. Pangkat dia kita sanjung. Tapi hak yang nak bawa kita pergi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila jumpa dengan Nabi ada di mana? Jangan. Nabi kita telah wafat. Hak jumpa dengan Nabi ni iaitu jumpa dengan ajaran dia. Nabi dah habis dah, tak ada dah. Masa dia dalam dunia ni tak ada. Habis. Dia mati dah. Dia meninggal dunia dah. Sebab tu khalifah naik mari, ijma' timbul mari. Apa tu khalifah naik, ijma' boleh timbul? Kerana baginda Nabi telah wafat. Hari ni ajaran baru-baru kata Nabi ni ada kat Thailand ni. Dekat Taning pun ada, Jala pun ada, situ pun ada, sini pun ada. Nabi Muhammad tu ada. Cuma kita tak nampak kerana pangkat kita tak sapah. Allahu Akbar. Ini adalah ajaran batil. Ajaran tak sungguh. Ajaran yang luar daripada al-Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bawa datang. Hak naknya dalam Islam, maksud hak ulama kita dak kecek, agama kena suk di Nabi, sudah di Nabi, itu ajaran dia. Ajaran dia. Ajaran dia ada di dalam kitab-kitab hadis hak ulama-ulama kita telah kata tadi. Gini. Katanya alim ulama kita, ia kata gini. Walaysa li ahadin ayyunassiba li ummatin syakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwali wa yu'adi 'alayha ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni kala. Dan tidak bagi seorang mana-mana bahawa dia nak akad bendera bagi ini ummah, satu daripada orang yang nak jadi ketua yang mengajak di atas jalan ninya, dan dia tadi itu kasih dan benci di atas jalan ni dia lain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Ni hak kita, hak gagah kita ni. Sebab tu hari ni amal raya dah hari Sabtu baru ni. Siapa apa nama dengar tu dengar dah lah hak ngajar hari Minggu tu. Hari ni orang tak kenal kepada Islam, orang panggil bahasa siapa panggil nak berapakadi. Orientalis, orang ngaji Islam mustasyrik, orang ngaji Islam tapi bukan Islam. Untuk nak memunahkan agama Islam yang ngaku dengan besar-besar, ia katakan Islam hak sebenar duk dikumpul sunnah. Seluruh dunia hari ni. Bukan kita tempat teh sekarang. Kalau kita kecek tempat teh kita nampak jadi supaya nak ta'assub, tapi bukan ta'assub. Kita nak kecek orang faham. Puak sunnah. Puak sunnah ni puak belaka lah ikut sunnah Nabi. Duduk situ. Jangan kita sama sekali
keluar tubik daripada puak sunnah. Tak boleh. Apa menepati apabila kita jakah tubik pada kumpulan sunnah, hengok lalu dah kita. Hidup dalam tu tak apa dah. Hidup di dalam jamaatul muslimin, jemaah hak sunnah, hidup situ. Orang bukan Islam ni, dia bukan supaya kita ni terkadang ne bulan tak ada kecek gerak ngaji. Demo nu ngaji 2 bulan. Sang dengan 2 bulan. Boleh kecek Arab laca, boleh baca kitab Arab dengan cara seumpama orang Arab faham. Wiktikan lagu mana yang ngaji. Sebab tu amal royak sana ya. Kata nak kepada orang bijak. Nak kepada orang yang hebat, nak kepada orang yang ada kualiti, mikun apa? Mari cara sini. Barulah agama kita ni dia boleh naik. Lepas tu orang yang cidik pula ada agama, takut pada Allah Ta'ala, ada muraqabah dia dengan Tuhan. Tak lama lah kita kata kejayaan tadi itu berlaku di atas tangan umat-umat Islam. Sebab umat Islam ni agama tak ada nak jadi musuh dengan kerajaan, tak ada nak jadi musuh dengan sama-sama umat Islam, tak ada nak jadi musuh dengan siapa-siapa. Agama nak bawa rahmah, akan tetapi rahmah yang membukakan akal fikiran daripada dok sembah, dok puja, dok tunduk kepada makhluk sama makhluk, nak tunduk kepada Tuhan yang menjadikan makhluk. Tu ya. Semua apabila faham masalah ni, tak ada rasa takut pada ahli Islam. Sebab Islam ni agama yang nak bawa diri seseorang kepada kesejahteraan. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah Ta'ala mengajakkan kita kepada daris salam. Apa makna daris salam? Iaitu tempat kediaman yang ada kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Daris salam maksud di dalam ayat tu al-jannah, mana syurga. Dan tak boleh wala yunassab lahum kalaman yuwali alaihi wa yuadi ghaira kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam wa majtama'at alaihi al-ummah. Tak boleh kita nak ambil pendapat orang mana-mana. Ni masalah pendapat. Memang nak huraiwi faham ya sini ni. Tak ada kok mana dak. Kita orang ngaji sunnah, ngaji Islam ni, kita terima khilaf. Bukan kita tak terima khilaf. Kerana orang tak terima khilaf, orang tak faham sunnah. Orang faham sunnah, orang terima khilaf. Apa makna khilaf? Bahasa siapa panggil hentang. Nampak tidak nampak senampakkan. Mana aku nampak lagu ni, mu nampak lagu ni. Itu makna khilaf. Tapi khilaf ya ada dawabit, adanya garisan dia. Bila nak dipanggilkan khilaf? Apabila sama-sama ada dalil mula-mula kali. Sama-sama ada dalil. Dalil apabila sebut bukan akal, Quran ataupun hadis. Dalil Quran ataupun hadis itu. Cuma khilaf di kalangan ulama tentang itu masalah hadis ataupun Quran, tubik 2-3 pendapat. Maka kita orang ngaji sunnah, khilaf kita terima. Bukan kita tak terima, kita terima. Cuma nak faham kata khilaf tadi itu jalan keluar dia apa dia? Jalan keluar apa dia? Jalan keluar iaitu kena ambil dalil lagi mari menyatakan benda ada khilaf. Satu cara. Misal ni pendirian hak kita duk buat keputusan pada ini sekarang. Dalil kita duk sini hak mula-mula. Lagi kalau ada pembantahan lagu mana, perbincangan lagu mana, kita bicara lah. Misal gini. Nak misal yalah dah. Hari Arafah hari mana? Hari Arafah hari mana? Ulama setengah kata hari Arafah hari 9 daripada bulan Zulhijjah. Setengah kata hari 9 serta hari 9 Zulhijjah serta hari orang yang ukuf daripada Arafah. Setengah ulama kata hari 9 iaitu hari pada Arafah tu sendiri. 2-3 part ke hak kita dengar tu? Tu banyak lagi dalam kitab-kitab. Tak apalah. Ini khilaf. Khilaf betul mana ni? Khilaf di betul dalil. Dalil kata siyami yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Dalil tu hak khilaf. Cuma apabila khilaf tasanna tubik, pendapat ulama tubik nak akad khilaf.
Akad khilaf ni, hak dok khilaf bawah ni di kalangan pendapat ulama ni, dia tak boleh nak akad dengan sama-sama pendapat. Ini kita kena faham. Kena faham sini. Mu kata, aku boleh kata. Mu raya, aku boleh raya. Aku mujtahid mutlak, mu mujtahid mutlak. Dia tak boleh nak akad khilaf. Nak akad khilaf hak lagu mana? Kena ada dalil. Dalil apabila maksud khilaf situ, hak ghalib, hak ulama usul fiqh tak, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis hak mana? Hadis khusus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik ulama. Kalau khilaf, itu kerja dia. Sebab tu titik peluh buat dia ni, dia gerak ni nak cabut kalah daripada baju dia nulis akad dah darajat di sisi Allah Taala. Apatah lagi dia tulis, kamar dia hafal ingat, gunakan rank dia tu, gunakan masa dia, gaji suku buat ni. Sebab tu orang nak kerja agama ni, dia kena gaji tu tak di Allah hati tu. Hak lain sendiri dia mari, pak kita pun tengoklah. Kata kita tadi itu nak satu tangan, nak satu pendirian. Dengan orang kerja ke orang tak saya kerja, kita tengok sendiri ya. Kita tak kena rakyat dah sini. Maka ulama belak kita, belak tengok balik kita, balik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi masa habis dah. Kita nak sudah sini dah. Apabila balik pergi jumpa dari Sunan Abi Daud rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam raya hari Arafah, iaitu hari yang para hujjaj Baitillahil Haram diukuh daripada Arafah. Akad khilaf. Pendapat lain tak boleh akad. Kenapa akad tu sah? Hak tu maksud ulama kita kata tak boleh kita akad pendapat mana-mana, kalau ulama mana-mana, dan kita akad wala wal bara, benci dan kasih di atas itu pendapat lain daripada kalam Allah Taala dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu orang mazhab salah dia tak ta'assub. Dia tak ta'assub. Apa mana ta'assub? Fanatik mana lagu mana? Pegang kejap aku gini-gini. Dah. Dengar dalil bila bekah tu baik boleh. Dengar dalil bila terbuka cara mikir. Dengar dalil bila boleh terima. Itu orang sunnah mengajar. Ni ngaji pia-pia mengajarlah tu. Tapi kalau kena gaining. Lepas tu kalau dia mau nyata kata ini ada gelicir ni, tak saya rajuk, ini bukan sunnah. Sunnah kena kuasa, tak semalu. Ini kita gelicir. Kenapa? Tapi nak kita rajuk pada pendapat, waktu baik dalil. Ada dalil ke tak? Pas dalil tadi itu kita bahas lah. Waktu sama-sama orang pandai. Itu sama-sama orang pandai. Kalau Allah Ta'ala, kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so lagi perkara yang ijma' di atas dia itu ummah. Hak di ijma' di atas dia itu ummah, hak tu kita pakar. Ijma' di mana lagu mana? Sepulak perkataan alim ulama kita di atas satu masalah lepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Tu mana ijma'. Itu mana ijma'. Maka sebalik, sudah sini dah, seminit kita nak sudah. Sebalik, orang yang ambil pendapat manusia mana-mana, alim ulama mana-mana, mari wak tepat wala' wal bara'. Apa mana al-wala' wal bara'? Yakni wak pendapat tadi itu menepat Quran hadis ijma'. Kalau ulama tapi wak menepati Quran hadis ijma'. Siapa tak serupa dengan pendapat ini seorang ni, ulama ni, maka orang ni bukan di kalangan orang faham Islam hak sebenar. Orang tak ambil pendapat ni pakai, bukanlah dia tadi termasuk daripada golongan ni. Misal kata, maka lagu tu tak lain, tak bukan perbuatan ahlu yang rekah dalam urusan agama. Orang hak tak serupa dengan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah no. Nak misal masa sikit. So umpama zaman kerajaan Abbasiyah ataupun zaman Ibnu Tumarak yang ada di Maghribi. Hak tu kita duk dengar semua, hampir pelaksan. Ibnu Tumarak ni masa dia duk jadi kedebai, dia jadi pemimpin di negeri Maghribi pada itu masa. Orang dalam negeri Maghribi pada itu masa berimej dia pegang teguh dengan mazhab Maliki. Bab akidah pegang supaya Imam Malik. Bab fiqh pegang seumpama Imam Malik. Mari Ibnu Tumarak, dia ni ulama lah kita kata, yang nak akad dera kata dia ni Imam Mahdi.
Lepas daripada tu ya waktu baik qara. Qara ni makna kana? Makna laksud kurikulum. Waktu baik mari orang dalam negeri tadi tu pakar. Kalau tak pakar seperti qara ya tak, laksud ya tak, wa emo ya penjara, wa emo dia halau tu baik pada negara, wa emo hak tinggi sekali ya bunuh. 3. Maka perbuatan lagu tu adalah perbuatan orang yang mukhalafah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kalau kita sebut ahlul bid'ah ni wasa kasar pula dah sini dah. Tapi hak tu lah dah. Orang hak tak serupa dengan sunnah Nabi. Sebab tu kita jangan buat main-main masalah ni. Hak kita nak akad Quran, hadis dan ijma' para ulama. Hak tu ya yang kita nak bulatkan. Pendapat ni kena gini, cara kena gini. Kalau lain daripada ni, pendapat orang mana-mana pun nak gitak lagu tu, semua kena klik situ belakang, semua kena klik situ belakang. Angin buat lagu tu. Malaikat satu ya tepat. Hamba tahu. Kalau kita boleh menguasai tempat tertentu, kama dia kita tadi itu nak jalan sebagai kita tak ada nak pasal ke. Hak kita nak jalan. Hak kita nak jalan kalau kita jadi hakim, adalah ulama kata boleh cara hak tersebut tadi. Tapi kita tak sah kacau dalam arti kata apabila kita nak bawa pendapat hak menyalahi sunnah dah, menyalahi Quran dah, menyalahi hadis dah, menyalahi ijma' dah, kita nak akad hak tu buat jadi bendera, hak ni tak sesuai. Hak ni tak sesuai. Kalau hak di muktabar tak apa. So umpama masjid kita sini, kita ada muqarrar kita, ada cara kita nak sembahyang tu imam gini. Makmum gini. Tak apa, masuk masjid kita pian di tu imam tak ada masalah, tapi sembahyang gini dah, buat gini dah. Tu tak apa. Tak ada masalah situ, kita meraihkan boleh. Tapi kita jangan menyepikkan kata masalah agama ni adalah masalah nassa. Tak, lagu tu tak boleh. Masalah nassa tu klik pada Allah Taala dan Rasul dan ijma' sah tak apa. Tapi kalau pendapat nak wasa, tak boleh. Ini perkara yang kita sebagai umat al-Islam, umat Nabi kita alaihi salatu wassalam kena faham dalam masalah. Sebab kita nak beragama. So umpama kita baca bismillah itulah. Baca bismillah derah, tak ada masalah. Masa bismillah qahar tak ada masalah. Tapi masjid kita sini baca bismillah qahar. Orang mari kena meraih. Jadi takmir baca qahar. Sebab sini muqarrar lagu ni. Kalau kita pergi lain dia baca derah, baca tak ada apa. Tapi hak tak sahnya kita jangan hajar ataupun royak kepada makmum kita. Kalau tak dengar bismillah derah tu mufarakah semaya, jangan lagu tu. Sebab mufarakah semaya ni menyalahi Quran. Tuhan kata la tubtilu a'malakum, jangan kamu itu membatalkan amalan kamu. Masalah khilaf mu'tabar, baca qahar baca derah, kita pergi mengajar kata kalau kita semaya belakang orang baca Fatihah, baca bismillah qahar batal semaya. Atas dasar apa? Masalah ni sama-sama ada hadis, atas dasar apa? Atas dasar kita ta'assub kepada pendapat, ini tak boleh. Sebab menyalahi Quran saat ni tu Tuhan lari tak se tak sewi membatalkan amalan kita apabila kita kerja. Sebab tu kita ngaji sini insya-Allah lah kita tak ada nak jadi susah di atas kita dan tak ada jadi muskilah dengan mana-mana. Majlis kita biiznillah taala kita minta doa daripada Allah Taala tu hak mula-mula sekali. Sepak daripada orang-orang hak biasa kata niat tak molek, kita minta sepak jauh. Selagi kita nak mari ngaji ambil tarbiyah, hak boleh kita nak masuk belakang. Cuma tepat hak kita tak boleh nak masuk, tak boleh lah. Seumpama majlis dia mau nak buat rekah, kita baik secara mana dengan saing, kita minta uzur. Kita tak sah. Pendapat hak kita mau jalan, majlis ni kita pendapat ni kita jalan kata tak boleh. Ini kita tak dikira tak agama. Tak sah walaupun makan pun sahih. Kalau bab lain tak apa, tapi bab ni tak boleh. Apa ni? Kita kena ambil tujuan kita, pendirian kita. Tapi bab lain tak apa. Mu nak buta duit aku, mu tak ada duit, tak apa. Tak ada duit nak bayar. Kau dulu tak apa, lagi tak apa. Tapi masalah ni minta maaf sungguh deh. Kalau kita dok lagu tu, insya-Allah taala Islam hak sahih tadi itu boleh pakai lama tu. Dan naik pun dah. Hak tak sahnya mai cacin. Tak cerak ni, aku mana so? Hak ni pun jela, hak ni pun jela. Peninglah kita kena ikut ni. Kena kalau kena belaka,
tak apa pula. Hak ni nampak hak ni betul dengan sunnah, hak ni tak betul dengan sunnah. Lepas tu kita buat jadi serupa. Hak syekh kita duk jalan ni, hadap jalan ni makna ummatan wahidah ni maksud agana. Maksudnya kita nak orang itu satu di atas sunnah Nabi yang sah. Mana orang yang tak faham tadi itu kita nak heret lagu mana, nak dakwah lagu mana, nak royak lagu mana. Dia tadi itu dekat dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksud kita tadi itu lain. Ini kita royak lagu ni faham dah. Hak ya wa tu molek. Ummatan wahidah ni kita nampak. Apa? Karena kekuatan duk situ. Kekuatan tu kita satu. Tapi nak satu di atas, situ kena soal. Semua nak satu di atas Alkitab was sunnah, satu di atas ijma'il ummah, satu atas tu. Cuma cara nak satu ni hak penting sekali sebagai perkataan akhir pada ini minggu lah, iaitu gunakan akal fikiran kita untuk kita. Ni guna akal boleh sebagai hikmat yang nak tariknya orang ada abqari. Hak bijak sana tadi kita kecek dengan ilmi, kecek dengan cara, bismillah yang nampak dengan sendiri. Ya tak payah orang kalau dia bijak ni, keistimewaan dakwah sunnah kita dak jalan ni, alhamdulillah bukan nak puji tak. Banyak daripada orang abqari. Orang abqari mana lagu mana? Nak usahakan sah. Yang kedua putih miwisaitat ada cara mikir sendiri. Dia tengok sendiri. Lepas tu hal lain lagi tu kita pakai minta. Mula-mula sekali doa pada dia. Sebab tu orang duk main mengajuk terhadap dakwah kita. Kita tu hak ni yang mengajuk ini hak ni kita tak boleh nak buat kira mana. Nak kata dia bukan ilmiah, bukan ilmu. Tapi kalau buat ilmu, tak ada satu perkara dalam majlis hak hamba duk mengajar ni, kalaulah bawa data syubhat ke ilmiah, kalau tak betul dengan sunnah, kita betul balik. Kita betul balik. Insya-Allah biiznillah taala. Apa? Karena ini adalah kewajipan kita. Kita nak duduk di atas siratal mustaqim. Hak kita nak minta tu. Kita tak say kok ni tak. Kita nak betul gini. Tapi betul gini pasti kena ada hikmat, ada kebijaksanaan, ada ilmu pengetahuan, ada hati yang luas, hati yang rahmat. Sebab tu guru kita, lagu mana ya hajar, orang tak faham sunnah adalah kita share pada dia. Orang hak faham sunnah dah adalah kita perapat dengan dia. Ni belawai sama sendiri. Ni tak say lagu tu. Hak tak faham kita pun jadi kita nak backkan benda, tak say lagu tu. Amma ni kalau dia mau biasa muamalat dengan kita, dia tahu. Dia nampak yang ngajar, kepak ngajar lagu ni lah. Tapi kalau bab muamalat suku pula. Ramai dah orang mari duk muamalat dengan kita. Dia kata tak supang ke duk mengajar. Ngajar suku. Muamalat suku, itu cara dia. Cara kita muamalat dengan orang lebih halus daripada kita mengajar berlipat kali ganda. Itulah sebagai kesimpulan. Maaflah masa tu kita guna agak kata lebih sikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalaskan kebaikan kepada kita pada ini perjumpaan. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.